Bila duduk depan orang sakit, doakan hal baik-baik kat dia. Cakap baik-baik, insya-Allah seminggu lagi sembuh ha. Ni, hang tak bedak seminggu ni, Tok Imam duk cari hang. Nampak? Padahal Tok Imam tak cari pun. Tapi perkataan tu menggembirakan dia. Tok Imam cari hang. Hang ada hari tu, dia nampak duk main mayang subuh. Lah seminggu hang tak ada, dia cari you. Nampak? Menggembirakan dia. Jangan bercakap perkara yang menduka citakan dia. Jangan. Duk pergi pegang kaki dia. Hai, sejuk umpak kaya. Oh, jangan. Kan? Arwah Haji Mat hari tu macam ni. Oh, duk sebut arwah lah. Oh, jangan. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Yang mana saya dah sebut dalam pertemuan yang sebelum ini, kitab yang sedang kita bicarakan ini adalah sebuah kitab yang menghimpunkan 40 buah hadis Nabi SAW, yang mana boleh dikatakan 38 daripada 40, boleh katakan 90% daripada hadis kitab ataupun hadis yang ada dalam kitab ni membahaskan kepada kita tentang adab hidup bermasyarakat. Bagaimana nak membentuk suasana harmoni dalam sebuah masyarakat. Macam mana nak bagi rumah tangga jadi elok. Macam mana nak bagi orang kampung, bandar, pekan, taman, desa jadi elok. Macam mana nak bagi sebuah negeri, sebuah negara jadi elok. Ni antara perkara yang dibahaskan dalam kitab ni. Dan juga di penghujung kitab ni dibahaskan juga tentang perkara-perkara yang perlu dielokkan untuk membentuk sebuah keluarga, masyarakat, negeri, negara ni jadi sebuah komuniti yang baik. Pun dibahaskan sikit tentang benda-benda hak kena buang. Sebab tu nanti belah belakang ni kalau siapa rajin ada kitab, boleh selak tengok. Kita akan mengaji bab rasuah. Rupanya antara perkara yang menyebabkan sesebuah komuniti itu rosak, antaranya rasuah. Lagi Ustaz, arak. Lagi Ustaz, disebut menjual-jualan saudaranya. Nanti kita akan bahas berkaitan perkara tersebut. Kita dah deal, contohlah kita dah deal dengan orang, dah bersetuju dah nak jual, nak beli barang tersebut. Tuan tu pun setuju dah nak jual mai kat kita. Contohlah, kita dah setuju beli, kawan tu dah setuju jual. Tunggu nak bayar duit dia. Dalam keadaan duk urus nak bayar duit tu, tiba-tiba ada Allah mana tu mai potong lain. Pi jumpa tokek tu, pi jumpa tuan barang tu, pi jumpa penjual tu, dia bagi tahu kata apa? Hang duk jual ke ustaz Pawak buat apa? Ustaz Pawak ambil apa? 200,000. Oh, murah. Lah ni hang jual pada aku. Aku beli barang ni, aku beli benda ni dengan harga 400,000. Sekali ganda. Akhirnya, tokek hang nak jual tadi tu, dia cancel jual dekat saya, dia pergi jual dekat kawan hak main potong lain tu. Rupanya perkara tersebut dibahaskan dalam Islam. Dan perkara tersebut tak dibenarkan. Dan orang kita banyak buat perangai ni bila beli tanah, bila jual tanah. Dia setuju dah nak jual kat Allah yang pertama ni. Tiba-tiba main orang kedua, tawar harga lebih tinggi. Offer harga lagi tinggi. Dia cancel hak pertama. Padahal dah deal semua setuju siap dah. Dia cancel hak pertama, dia pergi jual hak kedua. Macam ada je kot boleh nampak kaya. Nanti kita bahas tajuk tu. Ada di bahagian belakang. No? Tu cerita di bahagian belakang. Ni semua punca nak bagi masyarakat berkali belakang lah ni. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita tak silap saya ni masih hadis yang kedua. No? Betul no? Hadis yang kedua kan. Cuma poin nombor 2. Betul. Muka surat berapa tu? Saya pakai kitab lain. Muka surat 4. Muka surat 8. Baik. Hari ni insya-Allah kita akan tengok balik hadisnya yang pertama dulu, tengok hadis dulu, saya baru kita sambung poin nombor 2 yang sampai habis insya-Allah kita akan bahas malam ni. Baik. Kita masih lagi berbicara tentang tajuk yang kedua, hak dan kewajipan seorang muslim ataupun tanggungjawab seorang Islam. Apa tanggungjawab kita sebagai seorang muslim bila berada dalam sesuatu masyarakat? Apa hak yang kita tunaikan bila kita duduk dalam satu-satu komuniti ini? Kita bila duduk dengan orang, kita kena buat apa? Itu senang terjemah. No? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Qala, idza laqitahu fasallam alaihi. Wa idza da'aka fa'ajibhu. وإذا استنصحك فانصح له
wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atbi'hu, rawahul khamsah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6. Seorang sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Sabda baginda, apabila engkau menemuinya, berilah salam. Apabila dia menjemput ke rumahnya, hendaklah kau terima. Apabila dia meminta nasihat, berilah nasihat padanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah dengan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan yarhamkallah. Apabila dia sakit, lawatilah dia. Seterusnya apabila dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat 5. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi bicara berkaitan dengan, saya ulang sekali lagi, berkaitan dengan tanggungjawab, minta maaf, berkaitan dengan tanggungjawab kita bila kita duduk dalam sesebuah masyarakat. Dan dalam hadis ini Nabi SAW sebut kepada kita 6 perkara. 6 ni bukan bitahdid nah. 6 ni bukan khusus 6 ni saja sebagai tanggungjawab kita. Dah. 6 ni merupakan sebahagian daripada tanggungjawab kita kepada orang Islam lain. Ada hadis lain Nabi sebut 5, tapi hadis ni Nabi sebut 6. Dan ada hadis yang lain sebut perkara-perkara lain yang merupakan tanggungjawab. Makna tanggungjawab kita orang Islam ni banyak. Tapi dalam hadis ni sebut antaranya ada 6 perkara. Jaga sungguh-sungguh yang ni. Boleh? Bila sahabat tanya apa dia? Apa dia ya Rasulullah? Apa dia 6 perkara tersebut? Nabi sebut nombor 1, bila jumpa bagi salam. Itu 1. Ni tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Jumpa bagi salam. Dan yang ni kita dah bincang panjang dah hari tu, tak mau ulang panjang banyak kali sampai saya cerita bab Petronas kulit mereka tu kan. Hak kata mak pi telefon tu. Selesai dah, tak payah ulang banyak kali. Bab bagi salam selesai kita bincang. Dan malam ni kita nak tengok baki dia. Yang kedua Nabi sebut, baki yang kedua ni, yang pertama minta maaf, yang kedua Nabi sebut bila orang jemput hendaklah kamu tunaikan. Hendaklah penuhi jemputan tu. Orang jemput, kamu kena penuhi jemputan tu. Itu 2. Sekali kita akan bahas jemputan tu jemputan apa, jemputan macam mana yang wajib, kita buat macam mana dikira sebagai menerima jemputan. Kita pi tu pi, contoh kalau orang jemput makan kenduri, pi tu nak kena pi saja ke, pi suar muka ke, pi nak kena makan ke, kalau puasa nak kena buka ke tak ke apa, sekali kita bahas sikit. Nak sebut orang jemput kita pi, wajib kita kena pi. 2. Yang ketiga, bila orang main minta nasihat, kena bagi nasihat. Sekali kita akan bincang macam mana cara dia, sekali kita bincang. Yang keempat Nabi sebut, bila orang tu bersin dan dia sebut alhamdulillah, maka tanggungjawab kita kena doakan dia dengan yarhamkallah. Awak yang senyap terus nampak kaya. Dan minta maaf sebut no, budaya ni hilang terus dia perlih. Hilang terus. Bukan dekat perlih ya, orang Islam kita lah hilang terus. Budaya bersin mendoakan dia dengan yarhamkallah, hilang terus. Sedangkan ni tanggungjawab. Awak yang lain macam je malam ni nampak. Boleh no? InsyaAllah sekali kita bincang lah. Baik. Nombor 5, bila dia sakit pergi ziarah, sekali kita akan tengok perbahasan ziarah apa sikit-sikit. InsyaAllah ada adab ziarah sekali kita sebut sikit. Yang terakhir, apabila dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. 6. Boleh no? InsyaAllah malam ni kita akan bahas sikit sebanyak, mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Cuba kita tengok poin nombor 2. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, poin nombor 1 selesai, bercara bab hak, apa makna hak, apa makna tanggungjawab. Bahagian bawah tu pun selesai, bercara bab bagi salam, selesai. Kan dalam buku kita selesai. Hari ni kita nak tengok poin nombor 2 tu. No? Ni tak tahulah noh, ni satu nasihat sebelum nak masuk ni. Ayah-ayah yang mana apa yang main mengaji malam ni, yang mana tak ada kitab. Tak tahulah, ni saya cadang lah. Kalau boleh bagi dia kitab. Saya bukan paksa sekali noh. Tapi sebelum nak masuk ni lah, dalam hidup kita ni, nak pekin buat apa pekin lah. Faham tak pekin? Pekin faham? Pekin ni jimat. No. Kita nak jimat dalam buat apa, jimat lah. Tak ada masalah, jimat lah. Nak jimat buat makan, nak jimat buat berjalan, tambah minyak naik pula RM2 dalam kupang,
RM51 sen ke apa? 97. Nak jimat bab minyak berjalan, jimat lah. Tapi satu benda kalau boleh jangan jimat lah. Jangan pekin. Bab apa Ustaz? Bab ilmu. Ilmu jangan pekin. Kita nak mengaji, jangan pekin. Walaupun terpaksa keluar duit banyak, mai pada Johor Ustaz, mai mengajar Ustaz, mai mengaji Ustaz. Habis tu duit sekupang tak dapat, duit pula habis. Balik lagi makan pula, bini ajak makan, habis duit lagi. Minyak kereta lagi, habis lagi Ustaz. Bab ilmu jangan pekin. Satu. Anak nak mengaji, sama juga. Kita jadi mak pak, jangan pekin. Bab lain pekin lah. Dia nak barang tu, nak barang ni, pekin lah. Tapi dia nak mengaji, jangan pekin. Ayah, cik nak beli kitab ya, apa SPM tu ni. Hang pakai kak hang punya sudah. Kak hang dulu umur SPM kat tuntiang apa pun buku kosong bersih elok ya. Dah ya, kak punya SPM tahun 2000. Saya ni SPM tahun 2019. Dia punya sukatan tu berubah dah. Bukan sukatan pun berubah, menteri pelajaran pun berubah ya. Contoh. Betul kan? Berubah habis dah ya. Dah nak kena pakai buku baru. Tak payah susah dah ni bazir pakai buku lama. Oh jangan. Jangan kira bab ilmu untuk anak-anak jangan pekin jalan. Dan yang ketiga jangan pekin kitab. Kitab jangan pekin. Lepas tu ayah-ayah pergi mana-mana jumpa kitab yang kita berkenan beli. Walaupun terpaksa habis duit ringgit kita nak makan korban, nak buat apa korban, tapi bab kitab jangan pekin. Beli. Kalau kita tak pakai hari ni, satu hari nanti kita pakai. Kalau hari ni kita tak guna, satu hari nanti kita akan guna. Kalau kita tak guna, satu hari nanti ahli keluarga kita guna. Kalaulah beli kitab Ustaz, saya tak guna, keluarga tak guna, siapa pun tak guna Ustaz. Paling kurang dia ada keberkatan. Sebab di dalam kitab tersebut ada qala Allah, qala Rasulullah. Dia barakah. Jadi benda barakah adalah Allah. Tak ada juga Ustaz. Tak boleh juga. Saya pun tak baca, keluarga tak baca, siapa tak ambil manfaat. Kita mati, kitab jadi pesaka. Seperti yang pernah berlaku pada Datuk Dr. Harundin. Kan Datuk Dr. Harundin di Bangi, rumah beliau di Bangi tu, kitab penuh. Dan saya dapat maklumat ni daripada orang yang hampir dengan Datuk Abu Hassan. Datuk Abu Hassan Din sebut, kitab yang ada di rumah Datuk Dr. Harundin tu, sebelum meninggal dunia, semua boleh wakaf untuk kuizem. College University Ustaz Zulkifli Muhammad di Gombak belah Selangor lah, wakaf semua, wasiat semua bagi situ. Cuba bayang tengok sekarang ni pelajar-pelajar gunakan kitab tersebut untuk rujuk, pelajar-pelajar guna untuk buat tesis, pelajar-pelajar guna untuk baca. Agak-agak beliau meninggal dunia di Amerika, pahala tu berterusan ataupun tidak? Pahala tu terus beliau dapat. Walaupun kitab tu beli waktu zaman mengaji dulu beli sekali tapi mati masih lagi dapat manfaat, masih lagi boleh makan manfaat dia walaupun telah berada dalam kubur. Lepas tu beli kitab tak rugi je kan? Tak rugi. Tak apalah, saya habaq saya habaq, bukan paksa, habaq. Kok lah lepas ni pergi jumpa tok guru mana dibawa kita beli je, tu suruh kira beli. Banyak barakah ada kitab. No, sekali saya sebut sikit lah kalau ingat. No, baik, sambung. Lari tajuk je, cerita bab kenuri terus pergi bab kitab. Baik, sambung. Poin nombor 2. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, apabila dia mengundang ke majlisnya, ni di antara tanggungjawab kita sebagai orang Islam, apabila dia mengundang ke majlisnya, yakni apabila seorang Islam mengundang, jemput kita ke majlisnya, hendaklah diperkenankan undangan itu. Tanggungjawab kita, kita kena tunaikan permintaan dia, kena menghadiri majlis itu. Siapa yang ada kitab, kalau boleh catik sikit kat buku tu, catik sikit, tulis situ wajib, tulis situ wajib, tulis perkataan wajib, buh tu sama dengan, tulis situ walimah, walimah, walimah wajib. Walimah tu apa Ustaz? Nikah, nuri kahwin. Maknanya bila seseorang tu mai jemput kita, dia jemput tu untuk apa? Kenuri kahwin Ustaz. Anak dia kahwin ke? Dia menikah seorang lagi ke? Contoh. Dia mai jemput tu Ustaz, jemputan dia mai jumpa kita secara, maksudnya mai beradab macam tu lah. Wajib bagi kita untuk pergi ke majlis tersebut sekiranya tidak ada uzur. Faham?
Oh, maknanya kalau orang jemput mai kenduri Ustaz, depa mai rumah kami memanggil, bahasa kampung kita memanggil lah. Kalau depa mai memanggil, maknanya kita wajib kena pergi Ustaz. Ya, wajib kena pergi. Majlis walimah wajib kena pergi. Boleh? Selesai. Bawah ada tulis pula sunat muakkad. Sunat muakkad. Tulis itu selain walimah. Selain walimah. Bila orang mai panggil kita jemput kita makan kenduri lah. Kalau kenduri itu kenduri kahwin, wajib kena pergi. Ingat tu nah, wajib. Wajib ni apa Ustaz? Ma yusabu ala fi'li. Siapa buat boleh pahala. Wa yu'aqibu ala tarkih. Siapa tinggal berdosa. Macam mana semayang wajib? Semayang dapat pahala. Tinggal semayang dosa. Apa zakat? Zakat wajib bayar. Tak bayar zakat berdosa. Pi kenduri kalau orang panggil, pi dapat pahala. Tak pi dalam keadaan tak ada uzur apa? Dosa. Pasal dia wajib. Tu kenduri yang macam mana Ustaz? Saya sebut tadi, kenduri yang dia mai jumpa kita. Kalau dia SMS, hak ni ada perbahasan ulama, SMS, mai selit kad saja ataupun dia wakil Ustaz. Wakil tu pula wakil atas wakil. Berapa kali wakil kami minta arti lah Ustaz kan? Kalau jenis sampai tahap 3-4 kali ataupun dia habang umum saja Ustaz, mai di masjid umum tuan-tuan, nak minta sila nah pergi kenduri rumah saya siapa-siapalah yang berkelapangan. Maksud dia tak direct terus dengan kita. Dia umum macam tu Ustaz. Hak tu dia tak masuk dalam tahap wajib. Dia sunat muakkad saja untuk kita ikut. Tapi kalau mai jumpa kita, mai beradak depan rumah kita, ketuk pintu jumpa kita, suar kad depan kita, wajib kena pergi. Any question? Ada soalan? Tak ada soalan. Baik. Habis itu yang lain Ustaz, lain daripada kenduri kahwin, hukumnya sunat muakkad. Tak kiralah kenduri apa pun. Kenduri masuk rumah baru ke, anak lepas periksa ke, anak nak pergi Mesir ke, dia kenduri pasal sebaru lega pada sakit ke, kekah ke, kenduri korban ke, kenduri lain daripada walimah, hukumnya sunat muakkad. Boleh faham tak? Saya. Baik. Faham ke saya duk cerita tu? Boleh no? Ada soalan tanya saya lah. Nah, hak untuk bertanya, hak ayah-ayah, ibu-ibu. Ayah-ayah nak tanya banyak-banyak soalan, tanyalah. Tapi hak menjawab ada pada saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Okey. Ni semua soalan kali belakang ni. Kami dijemput pergi makan kenduri Ustaz. Tiba-tiba bila ada orang panggil tu Ustaz, kami pun pergi ya. Sampai-sampai di sana rupanya majlis tersebut bercampur dengan maksiat. Senang bahasa lah. Kita sebut dalam perkataan yang umum macam tu, apa saja perbuatan maksiat masuk dalam tu lah. Ada maksiat Ustaz. Kalau tak ada maksiat tak apa. Ni cerita ni ada maksiat Ustaz. Macam mana nak buat? No, yang tu soalan yang abang kita tanya. Saya tak mau masuk kita tajuk tu. Tapi dah tanya, saya raikan. Saya dah tengok dalam kitab ni sekalian. Antara kitab yang disusun oleh guru kita yang mulia Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, beliau ada karang satu kitab khusus berkaitan dengan walimah, bab nikah kahwin ni, bab kenduri kahwin. Yang mana di dalam ni saya tengok bila majlis tersebut ada maksiat, beliau datangkan dalil-dalil dan sebagainya. Kalau kata dalam program tersebut ada maksiat, kalau kata kita boleh jadi orang yang amirun bil ma'ruf, orang yang boleh suruh buat benda baik, wa nahi 'anil munkar, boleh cegah benda munkar, silakan. Kalau boleh dalam majlis tersebut. Makna kita pergi kenduri tu, kita ada authority, boleh cakap. Kuasa memang tak ada kot. Pergi kenduri rumah orang tak ada kuasa. Tapi paling kurang suara kita kok laku. Boleh kata-kata, apa dia buat benda merepek, pergi buang. Boleh guna, boleh cakap. Tapi saya tak boleh Ustaz. Memang tak boleh. Cakap pun tak boleh. Cakap saya tak laku. Kalau tak laku, keluar. Baliklah. Yang ni pernah jadi dekat, kenal tak apa, bekas mufti Pulau Pinang, Datuk Haji Hasan Haji Ahmad. Saya waktu mengaji kitab Idhahul Lubab dengan Ustaz Saleh, adik pada Datuk Haji Hasan, mengaji dengan Datuk Saleh Haji Ahmad. Waktu dia mengaji kitab tu bab ni lah, beliau sebut
Dia kata ayah kami dulu, Haji Ahmad. Haji Ahmad Sungai Petai, Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Petai di dekat dengan Cakak Jering tu. Dia kata waktu dulu ayah kami duduk di ni, di matang Sungai Dua, belah-belah Sungai Dua tu lah. Daripada matang Sungai Dua tu nak bah pergi makan nasi, pergi makan kenduri di Kuala Kangsak. Pi satu bah, adik-beradik semua bakal pi naik satu bah, sewa bah sebiji pi. Sampai-sampai dekat sana tu, dekat tempat kenduri tu lah. Tiba-tiba bah tu dah berhenti dekat dengan tempat kenduri lah. Duk dengar bunyi pumpang, bunyi sakal lah. Kugiran ke apa, wallahualam lah. Maknanya kalau lagu-lagu yang syar'i tak ada masalah. Ni dia boleh jadi benda maksiat kot. Lagu yang berbentuk maksiat. Dia tak cerita lagu apa, tapi boleh jadi lagu tu bentuk maksiat. Tuan Guru Haji Ahmad tu habaq dekat seorang pemuda lembah tu. Dia kata dia hampir habaq Ustaz dekat tuan rumah tu. Habaq dia kata tutup Ustaz benda tu. Habaq kata aku nak main makan. Kemah tu. Habaq kata aku nak main makan. Budak ni pun lari gede-gede pi habaq dekat tuan rumah tu suruh tutup Ustaz ni. Haji Ahmad nak main makan. Tuan Haji Ahmad main nak makan kenduri apa ni. Tuan rumah tu kata mana boleh. Mana boleh kan. Tak boleh tak boleh nak tutup. Tak apa. Budak tu patah balik naik atas bah. Habaq kat Haji Ahmad. Dia dengar-dengar kata tak boleh tu. Dia kata apa? Ni, trebar, start bah, balik. Start bah, balik. Hak duduk lembah ni pakai duk bunyi belaka, mai daripada rumah tak makan. Memang duk plan nak baham nasi kenduri ya. Pakai duk plan nak makan nasi kenduri ya. Pakai duk bising dalam ni, ustaz lapar ustaz oi. Kami mai tak makan apa hari ni. Dia jawab senang aja. Balik masak di rumah. Balik masak di rumah. Dia buat sungguh je dah. Seminggu lepas tu, Haji Ahmad ni, ayah Datuk Saleh cerita, ayah dia jumpa dengan tuan kenduri tu. Jumpa dengan tuan hak buat kenduri tu lah. Tanya tu, Ustaz hari tu main rumah saya hari tu, kenduri. Siapa Ustaz tak turun makan? Siapa tak turun makan? Dah mai dah, dengar kata mai dah. Siapa tak pergi makan? Dia jawab senang lah. Dia kata, hang tak tutup lagu. Jawab bukan begitu lah. Hang tak tutup lagu. Pak saya, Aizah, tuan-tuan guru dulu. Awak yang senyap buat kaya. Habis itu tak boleh pasangkan lagu, boleh pasang. Ayah boleh tengok poin ni, kalau nak tengok poin masalah lagu. Boleh tak boleh, lagu apa boleh, lagu apa tak boleh. Ni bukan medan nak ulas tajuk lagu nah. Tapi nak tengok hukum lagu boleh tak boleh, ayah cuba beli, pergi di kedai, cuba cari tengok satu kitab nama dia Al-Halal wal-Haram fil Islam. Halal dan haram dalam Islam. Karangan Dr. Yusuf Qardawi. Ada terjemahan Melayu lah. Kalau boleh beli kitab tu, tengok perbahasan bab lagu dalam tu. Sedap dia bahas, ada 5 syarat. Kalau kita lagu tu cukup 5 syarat, 5 syarat tu okey, pasanglah 24 jam pun pasanglah, tak apa. Tapi kalau syarat tu ada sangkut, tak boleh. Antara yang dia sebut, yang saya ingat-ingat lupa lah. Ingat-ingat lupa. Memang lupa. Kan? Antaranya dia sebut masalah lirik. Tengok lirik. Lirik tu kalau bawa kepada ingat Tuhan, boleh. Lirik tu kalau bawa ingat pada Rasul, boleh. Lirik tu kalau bawa kita ingat pada agama, okey. Tapi kalau lirik tu duk bawa bagi ingat benda merepek, merapu, sampai macam tak pijak dunia, duk terbang kat langit je Ustaz jenis-jenis tu tak boleh. Hatu boleh cari tengok kitab tu, boleh baca tengok perbahasan dalam kitab tu. No? Lepas tu tengoklah bab rumah kenduri ni. Saya pun duk try kau silah. Tu yang kadang kalau orang jemput makan kenduri, saya pipi sampai-sampai tengok-tengok pasang benda-benda merepek kan. Kalau sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau tengok teruk kan dengan karaoke lah apa duk menari semua. Selalu kadang-kadang mak saya suruh duklah kereta. Duklah kereta. Dia turun seorang makan-makan dia balik. Saya duduklah kereta terus tak turun lah. Walaupun kadang yang buat kenduri tu adik-beradik sendiri. Yang buat kenduri tu kawaling kadang adik-beradik sendiri, tapi kalau merepek kan tak biar. Awak yang senyap nampak. Boleh noh, insya-Allah. Lepas tu kalau boleh nak buat kenduri beringatlah. Nah, baik. Sambung.
Apabila dia mengundang ke majlisnya, hendaklah diperkenankan undangan itu. Maksudnya kena pi, wajib pi kalau kenduri kahwin, sunat muakkad pi kalau kenduri-kenduri yang lain. Sekiranya majlis itu bertujuan baik, seperti majlis perkahwinan, berkumpul kerana hal yang baik, itu tak ada masalah, pi lah. Nah, cara seperti ini adalah salah satu jalan untuk merapatkan persahabatan, memupuk sifat jujur dan menggalakkan kerjasama. Baik, orang jemput main makan kenduri, pi sajalah. Nah, boleh faham tu noh? Pi. Dan bila kami pi makan kenduri, ustaz, pi tu pi kena makan ke pi suar muka ke? Yang tu nak kena ingat tu. Pi tu pi kena makan sekali ke ataupun pi suar muka cukup dah, ustaz? Kita dikira memenuhi undangan. Kan bila kita pi makan kenduri, pi tu memang nak kena ambil laksa semangkuk ke makan, ustaz? Dah 6 kenduri dah tibai, ustaz. Oi. Mana tahan. Ni pi ni nak kena makan juga ke? Dah. Rupanya dalam kitab disebutkan memenuhi undangan ni, kita pi jumpa tuan rumah, salam, doakan dia. Noh, mudah-mudahan noh anak cucu apa keluarga jadi bahagia noh. Mudah-mudahan tahniahlah dapat menantu baru noh. Rupanya kita jumpa dengan tuan rumah tu cukup dikira memenuhi undangan walaupun kita tak makan. Kalau macam ni 10 kenduri sehari pun boleh. Tak ya? 10 kenduri. Atok pimpin Assalamualaikum. Nah, tapi sampul bagilah sikit. Sampul tu apa, ustaz? Bukan satu paksaan, tapi sampul tu kita niat kita tumpang buat kenduri. Bukan kita wajib kena bagi kat dia, tapi ingat bagi ni tujuan apa? Aku nak tumpang kenduri. Buat RM3, RM4 bagi. Ni tahniah noh dapat menantu baru noh. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala turun berkat rumah tangga noh. Noh, aku ni ada 6 lagi nak kena pi ni. Noh. Nak makan dah? Tak apa. Noh, nak kena pi sana pula. Pi. Selesai pertemuan kita dengan tuan rumah tu, maknanya kita dah, bahasa kampung kita, tunjuk muka lah. Masa tu kita dikira telah memenuhi undangan. Selesai. Walaupun tak makan. Ada semua ni, saya simpul no, daripada perbahasan dalam kitab ni. Simpul ya. Kalau nak bahas satu-satu hadis, tak habis kitab kita kan. Boleh dapat sekat tu no? Selesai. Ustaz, kalau puasa macam mana, ustaz? Kalau puasa tu puasa wajib, tak ada masalah. Teruskan puasa wajib. Betul? Kalau puasa tu qada, contoh ibu-ibu di belakang qada Ramadan, ustaz. Oi, kena pula hari kami qada tu, hari adik-beradik buat kenduri, ustaz. Oi. Dia jemput mai 3 kali lah, 3 kali duk habaq. Jangan lupa no rumah aku kenduri minggu depan no. Jangan lupa no kenduri mai no. 3 kali panggil, ustaz. Oi, memang kena pi. Tapi hari tu kita berpuasa qada yang wajib. Nak buka tak boleh, ustaz. Tak apa, pi rumah kenduri, layan macam biasa, angkat hidang apa semua macam biasa. Tak apa. Habis tu puasa, tak payah buka puasa. Faham ke saya duk cerita tu? Ni saya ringkaskan pada poin terus no. Nak bahas dalil itu satu-satu panjang. Habis tu kalau kami puasa sunat amirun nafsiha. Puasa sunat kita berkuasa penuh. Nak makan pun boleh, nak buka puasa pun boleh, nak teruskan puasa pun boleh. Dua-dua boleh. Kita berkuasa penuh sebab dia amalan sunat. Jadi kalau orang panggil makan kenduri, kita puasa sunat, nak buka, tak apa, tak ada masalah. Sila. Wajib tu kira ambil kira ada, ustaz, tempat berkaitan dengan tempat kenduri, ustaz, jarak kenduri tu, ustaz. Kalau kata tuan yang buat kenduri sanggup datang daripada jauh semata-mata untuk menjemput kita, jadi tanggungjawab kita untuk membalas balik kebaikan dia datang daripada tempat yang jauh tu. Lepas tu kena pergi. Dia mai pada Terengganu, mai Perlis, semata-mata nak mai bagi kad kenduri kat kita. Contoh lah nak bagi mudah faham. Dia berusaha, kalau dia telefon, takat telefon, tak apa. Kalau dia takat post kat kenduri mai kat kita, tu tak apa. Ni kawan mai pada Johor tu, usaha naik bas 3 kali tukar. Mai kat mana saya pun tak tahulah. Nak bagi sampai Perlis ni, ustaz. Sampai bagi kad tu kita tanya, nak pergi mana ni? Aku nak pergi jumpa 2 rumah kawan kita lagi, 2 orang, Arau satu, nak pergi di Berseri satu. Habis tu, itu balik Hamai ni semata-mata hantar kat kenduri je. Alah, kawan-kawan lemah, kawan-kawan baik, kena ingat lah. Jangan lupa main no.
Sebab tu Islam jaga sampai tahap macam tu. Islam sangat menjaga. Sebab tu agama yang terbaik atas muka bumi, minta maaf, agama yang benar satu ni. Mana ada agama bercara sampai tajuk-tajuk macam ni? Tak ada. Boleh no? Selesai. Baik Ustaz, saya nak tanya satu Ustaz. Saya tanya, saya jawab. Tak apalah. Ada sahabat mari jumpa saya makan kenduri, okey. Dia bagi kad depan mata ni Ustaz ni. Okey. Tengok-tengok hari yang dia buat kenduri tu Ustaz. Ustaz kata tadi wajib kena pi. Okey. Masalah dia hari dia nak buat kenduri tu, hari tu juga kami ada program lain, dan program tu program tak boleh elok dah Ustaz. Contoh, kami kena balik kampung. Pasal apa? Adik nak kenduri hari tu. Jadi memang sehari tu duk urus kenduri adik, memang tak lepi kenduri member ni. Ataupun hari tu Ustaz kena operate duduk di hospital, tak boleh Ustaz. Nak buat macam mana? Ataupun kami ni ada urusan yang tak boleh nak elok Ustaz, bukan saja-saja mengelak, tak boleh elok. Nak buat macam mana? Rupanya dalam hadis ni ada sikit, saya baca sikit noh. Kata sedap Syekh Nuruddin susun ni, sedap Ustaz. Tak tahulah siapa yang mungkin ada kemampuan menterjemah, boleh terjemah Ustaz. Kan? Allah hilang pula dah, time-time duk cari je dia hilang ni. Kan? Sebab di dalam ni tak apalah, tak jumpa pula dah Ustaz. Tak apalah, tak jumpa buat je lah. Dalam hadis ini disebutkan berkaitan dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu waktu tu tengah buat kerja. Dan kerja dia kerja yang masuk dalam uzur syar'i. Maksudnya dia tak boleh elok. Dia sedang menguruskan siqayah bab minuman ni. Minuman untuk jemaah haji ke apa, wallahu alam. Tapi dia tak boleh tinggal kerja tu. Dan bila ada orang jemput makan kenduri, tuan rumah tu pergi jemput sendiri. Dia sebut kepada pekerja-pekerja dia, orang yang ada di situ, dia kata ni, wahai kaum, ya kaum, ada orang panggil makan kenduri, pi makan kenduri. Dan nampak Abdullah bin Abbas mengajar pada kita, dia sebut tolong sampaikan kepada tuan rumah tu, bagi tahu pada tuan rumah yang sebenar tu, bagi tahu pada dia, aku mendoakan kebaikan untuknya, dan bagi tahu kepadanya, ana masyghul, aku tengah sibuk buat satu tugas yang tak boleh nak ditinggalkan. Bahasa kampung kita bagi senang faham, kalau kita dijemput secara direct yang mewajibkan kita kena pi Ustaz, tapi tak boleh nak pi. Maklum pada tuan kenduri, kata kita tak boleh pi pasal apa? Habaq siap-siap. Sama ada habaq hari kenduri, boleh, tak ada masalah. Hari kenduri habaq. Lah ada Allah Taala bagi nikmat telefon bagi tahu, mat minta maaf banyak-banyak aku bukan tak mau pi, aku hari ni ada kenduri ni, anak aku accident, tak boleh nak pi, kena tunggu hospital. Tak apa hang urus anak lo. Saya ataupun kita ada urusan 2-3 hari sebelum kenduri, telefon habaq, buka kad tu tengok, oh kenduri di lusa ni, tak boleh nak pi, telefon, minta maaf haji noh, tak boleh nak pi kenduri, selesai. Nak cantik lagi, waktu dapat kad habaq siap-siap, hak tu lagi cantik. Kan? Tak maaf noh, saya takat ni itulah pengamalan saya. Orang bagi kad makan kenduri, jemput cara berdepan, wajib kita kena pi. Tapi bila dia bagi tahu tarikh sekian-sekian, kita bagi tahu siap-siap. Saya minta maaf noh, kalau saya tak mampu nak hadir, saya minta maaf banyak-banyak. Tak apa Ustaz, tak mampu tak apalah. Bagi tahu, macam mana pun kena bagi tahu. Faham ke saya cerita? Jangan buat senyap betul Ustaz no. Tengok tak reti, jangan Ustaz. Besar tu, dia datang berusaha mai panggil kita tu, satu perkara yang sangat besar. Kita tanggungjawab kita wajib meraihkan dia balik. Betul orang dulu-dulu bagus no. Cuba tengok orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu wallahu alam, depa taklah mengaji macam kita. Tapi cuba tengok, kalau ada kenduri, depa pi. Depa walaupun benda tu orang panggil, depa akan pi. Atok habis 10 11 kenduri. Tapi orang muda lah tak buat dah nah ni. Orang dulu-dulu dengar orang sakit masuk hospital, cunggit pi, apa pun kerja tinggal Ustaz, cunggit pi tengok. Tapi orang lah tak buat dah. Orang dulu-dulu kalau ada mati, semua turun pi. Orang muda-muda lah tak buat dah. Besar mana dosa tak? Tu tak tahu nak jawab lagi. Waktu wallahu alam. Tapi saya boleh sebut kata perkara yang wajib memang berdosa.
Tak tu kalau boleh. No, lepas ni kalau boleh pakak-pakak cuba tengok meraihkan. Kalau ada jemputan, raihkan. Khususnya jemputan kunuri kahwin. Raihkan. Boleh kan? No? InsyaAllah ni main musim dah. Minggu ni cuti sekolah ni. Cukup banyak ni. Betul-betul. Tidak rugi je sila. No? Ayah-ayah yang mana ada kitab. Siapa ada kitab boleh tak buat catik. Buat sikit catitan. Cari ruang kosong sikit. Catik sikit boleh tak? Tu buat catik-catik ni pakai tak habis lagi point semua ni. Tak apalah. Catik sikit boleh tak? Okey. Sebelum kita nak catik, kita bagi ruang untuk azan isyak terlebih dahulu, no? Insya-Allah. Wallahu a'lam. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah Akbar, Allah Akbar. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau boleh cari sikit ruang kosong. Jangan takut noh, insya-Allah pukul 9 habis semua ni. Jangan takut, sikit-sikit ya. Baik, cari ruang kosong sikit dalam buku tu. Kalau boleh contiang sikit boleh tak? Tulis sini, tulis kat situ. Keadaan manusia ada 4. Keadaan manusia ada 4. Maksudnya keadaan manusia di hari kiamat nanti ada 4. Ada 4 jenis. Sebab itu mudah-mudahan kita menjadi satu daripada 4. Jangan jadi nombor lain daripada yang satu ni. No? Keadaan manusia ada 4 jenis lah. No? Nombor 1 tulis situ beruntung. Beruntung. Buat sama dengan di tepi. Tulis itu menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Malam ni kalau dapat yang ni satu pun jadi lah. Nah, balik boleh ingat yang ni pun jadilah. Ni di antara kesimpulan daripada apa yang ada dalam kitab ni. Menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Orang ni pergi hari kiamat beruntung. Hubungan dia dengan Tuhan dia jaga. Apa perintah Tuhan dia buat, apa larangan Tuhan dia tinggal. Dengan manusia pun elok. Dengan bini elok, dengan laki elok, dengan anak elok, dengan mak pak elok, dengan jiran elok, dengan kawan elok. Hubungan dia dengan manusia cantik. Orang ni hari kiamat beruntung. 1. Nombor 2, tulis situ sia-sia. Sia-sia. Siapa dia yang sia-sia ni? Buat sama dengan di tepi. Tulis situ tidak menjaga hubungan dengan Allah. Tidak menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Hak ni sia-sia. Tidak menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah dia tak jaga Ustaz. Sembahyang, puasa, zakat, bahkan tauhid kepada Allah pun dia tak jaga Ustaz. Dengan Tuhan dia tak jaga. Tapi dengan manusia bagus. Dengan bini bagus, bawa jalan rata sampai bini kata laki ni bagus. Anak kata mak pak ni bagus, kawan kata dia ni memang bagus, belanja kawan sedia. Tapi sembahyang tak. Contoh. Nampak ni? Dengan Tuhan fail. Tapi dengan manusia bagus. Rupanya amalan hak dia buat dengan manusia tu semua sia-sia. Betul orang kapiak buat baik macam mana muka orang Islam. Bagi kat sekolah ni, bagi kat sekolah ni. Habak kata bagi kat orang Islam sekian-sekian. Contoh. Tapi kapiak. Tak ada apa. Baik terang mana pun tak ada apa. Boleh? Nombor 3 tulis itu muflis. Muflis. Ada takut hak muflis ni Muflis ni apa Ustaz? Terbalik daripada sia-sia. Buat sama dengan tulis itu menjaga hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah bagus. Menjaga hubungan dengan Allah tetapi tidak dengan manusia. Hubungan dengan Tuhan bagus. Mayang, puasa, zakat ni Allah main mengaji ni telah Ustaz. Oi, bagus. Bab hubungan dengan Tuhan cantik tapi dengan manusia fail. Nampak? Dengan jiran fail, dengan kawan fail, dengan adik-beradik fail, dengan mak pak fail, dengan isteri fail, dengan anak fail, dengan suami fail. Hubungan dengan manusia dia buat tahana, dia buat lebih kurang tapi dengan Tuhan dia jaga sungguh. Rupanya orang macam ni, amalan baik hak dia buat semua nanti kena bagi kat orang. Hak ni jadi muflis ni. Understand? 3. Yang keempat, hak ni tak upaya, tulis itu celaka. Nah, hak celaka ni tak upaya. Celaka ni lawan daripada beruntung tadilah. Tak jaga hubungan dengan Tuhan, tak jaga hubungan dengan manusia. Hak tu memang teruk kan. Batu harap-harap yang main mengaji ni jadi hak nombor 1 ya. Jangan jadi nombor 2, jangan jadi nombor 3. Nombor 3 ni pun rugi ni. Batu bak kenuri ni kalau tak buat, tak uruskan dengan baik, takut-takut jadi hak nombor 3 tu. Semayang rajin tapi menyakitkan hati orang. Ya. Boleh faham sangat tu? Selesai. Baik, sambung. Poin nombor 3. Selesai noh, bak kahwin selesai noh. Bak kenuri tu selesai, jemputan. Orang jemput lepas ni pergi ya. Kalau tidak ada uzur syar'i. Poin nombor 3. Apabila dia meminta nasihat atau pertolongan, ni poin nombor 3. Tanggungjawab kita sebagai orang Islam, bila ada orang Islam lain mai jumpa kita, ada hajat, dia minta bantuan, minta nasihat, minta pertolongan. Sama ada pertolongan tu berupa wang ringgit, duit ringgit ke, mai minta tolong, pinjam duit ke,
dia nak selesai hutang kan, mai berhutang kan, kata apa kan, ataupun dia mai tu tak minta duit, dia mai minta buah fikiran menghadapi kesulitan yang dia ada. Wajiblah diberikan sekadar yang terdaya. Kita kena tolong takat mana kita boleh. Ingatlah, orang mai jumpa kita, dia tak pernah mai jumpa Ustaz, tiba-tiba mai jumpa, mat, aku nak minta tolong mat, aku nak pinjam 1,000 boleh tak? Terdesak sungguh ni. Dan kita pun tahu dia tak pernah minta sebelum ni, dia tak pernah nak menjatuhkan maruah dia mai minta pada orang. Aku tak tahu, aku segan nak minta ni, tapi terpaksa mat. Cukup bulan sebulan aku bayar balik, cukup ujung bulan ni aku bayar balik. Dan kita masa tu ada 1,000 tu, ada tentu. Saya tak ada 1,000 tu Ustaz, ada 500 ya. 500. Aku ni 1,000 tak ada mak oi, hang minta tengah malam je ni memang tak ada. Kan? Aku ni takat 500 boleh bantu. Aku bagi 500, boleh no. Takat 500 aku boleh tolong. Tolong mak tu. Dah Ustaz, dia ni memang kaki hutang Ustaz. Kaki hutang tak payah tolong. Dia ni memang hutang Ustaz. Semua orang tahu dia ni hutang jenis tak tahu bayang Ustaz. Tengok-tengok dia main minta. Jenis ni nak tolong tak? Ni tak payah tolong. La yaldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang beriman dia tak boleh kena dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau dulu dia main minta dah, lepas itu habis minta kita pun bagilah, muka sekupang duk buat teriak ayak mata boya tu. Kita pun kesian tengok dia, bagi Ustaz oi, bagi gak pinjam 500. Tengok-tengok rip betul ya, dia senyap tak bayar sampai sudah. Tengok-tengok dah senyap tak apa, kita ambil piah halal lah. Tiba-tiba cuh main kali kedua minta pula dengan ayak mata boya sekali lagi tu. Nak bantu tak? Hak ni tak payah. Kalau bagi kita silap. Yang bagi. Kalau dia kata tak apa, kalau aku pinjam kali kedua ni, nanti aku main je aku bayar hak hutang kali pertama 500 dengan hutang hak nombor 2. Dua-dua aku bayar sekali. Siapa percaya? Tak cerdik. Siapa percaya cakap tu? Tak cerdik. Habis tu nak buat apa? Jenis macam ni mau habang kat dia. Hang bayar lu hutang hak pertama, aku bagi pinjam pula hak kedua. Hak ni mau habang macam tu. Hang bayar lu hutang 500 hak dulu, bayar bagi settle dulu, lepas tu aku nak bagi pinjam hak kedua ni aku bagi pula. Jangan bagi. Tengok macam duk kena dah aja nampak gaya. No. Tambah-tambah ibu-ibu di belakang tak perasan. Kan? Bukan duk kena dengan suami selalu buah tu. Kan? Pah, hutang lu hutang. Kena buah hutang tu 20 tahun dah Ustaz oi. Dia nak minta duit dia kira hutang. Nanti abang ada duit abang bayar. Hutang nanti abang ada duit abang bayar. 20 tahun dah Ustaz oi. Hangui begitu ya. Patutnya jangan bagi lah. Patut mau kata kat suami tu, abang bayar lu hutang hari tu 200 tu. Abang bayar 200, saya bagi pinjam pula hak baru. Lepas tu ayah yang main mengaji malam ni. Sebab tu kalau nak minta duit kat bini, jangan sebut hutang. Jangan sebut hutang. Abang minta. Jangan guna perkataan hutang. Guna perkataan minta. Pah, mai 200. Bila sebut mai 200 tu, istilah tu menyebabkan kita tak payah bayar kat dia. Yang tu kena faham. Kalau sebut hutang, pah, hutang 200, hutang kena bayar. Pah, pinjam 200, kena bayar. Lalu tak sah dah, tukar. Pah, minta 200. Dia pun keluar 200 bagi, tak payah bayar. Pasal minta. Itu pemberian, tu bukan hutang, tu pemberian. Kalau dia kata ni hutang dah minta. Dia kata hutang dah tak? Hutang tak? Ni minta. Istilah tu kan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, istilah tu memainkan peranan dalam hukum. Cuba kita minta, jangan kata hutang. No? Tapi kalau orang tu main minta bantuan kita, bantuan kewangan Ustaz, boleh bantu, dekat mana bantu, bantulah. Nah, satu. Kalau dia main tak minta hutang Ustaz, dia main minta pandangan. Kita kalau boleh, bagi pandangan. Dia main rumah kita, duduk serabut kepala tu kan. Mak aku nak tanya hang mak anak aku ni aku nak hantar pergi SMKA ke nak hantar pergi MRSM. Aku tak tahu serabut ni, aku nak dia pergi SMKA. Kan kat situ ada kalau pengajian agama apa semua, MRSM ni hak dia nak pergi ni tak ada langsung. Macam mana mai? Nampak dia serabut, dia bukan minta duit, dia minta pandangan. Kita yang mana ada di situ wajib bagi pandangan yang mana menyenangkan dia. Bagilah walaupun kita ni jahil, bagi. Mak
Aku nak bagi pandangan ni tak pandai sangat. Tapi kalau nak hantar SMTA dengan MRSM, aku cadang, tak apa ni pandangan aku no, hantar SMTA. Sebab SMTA ni yang pertama dia ada pengajian agama berbanding dengan tempat-tempat lain. Okey lah. Satu. Yang kedua, aku rasa anak hang tu ada potensi untuk dapat terjun dalam bidang agama ni. Kan? Jadilah bagi ada seorang waris ngaji dalam bidang agama ni. Nampak? Bagi ya. Tapi MRSM tu pun bagus juga. Anak hang pun hak ni pun potensi jadi ahli astronomi. Oh. Lagi tambah serabut orang tua tu. Bagilah kan. Aku boleh bagi pandangan macam tu lah. Keputusan hang buat. Tapi tak apa. Dua-dua bagus. Hang buat istikharah. Kalau tak tahu nak bagi pilihan dua-dua, abang ada. Hang istikharah ha. Hak mana tengok cantik hang bagi. Tolong raikan dia. Dia mai teruk-teruk jumpa kita. Tolong raikan penderitaan hati dia tu. Jangan dia duduk main rumah kita, duduk tanya, kita duduk tak erti. Tak tahu, aku tak tahu. Oh, jangan. Jangan. Jangan masalah. Nah. Kena jaga tu, bab-bab tu kena jaga tu. Dia main minta bantuan tu kena bagi tu. Termasuk agak ibu-ibu, termasuk agak dalam tajuk ni nah. Ibu-ibu pernah jadi tak? Suami duduk sembang dengan kawan. Suami duduk sembang dengan kawan tu. Masa dia duduk sembang tu, kadang-kadang dia kono dekat isteri. Nak dapatkan pengesahan daripada isteri. Pernah jadi tak? Puan nak tanya soalan kah? Oh ya kah? Sila puan. Kuat sikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang polis dia buat kerja tu orangnya no. Baik, dua soalan yang sangat menarik. Tapi soalan ni berkait dengan bab kenduri tadi. Tak apalah saya jawab juga no. Soalan yang pertama puan kita tanya, jemputan dekat kad tu Ustaz tulis suami dan isteri sahaja, bukan keluarga. Mana kalau jemput suami dan isteri, suami isteri je boleh pergi makan, keluarga tak boleh. Kalau makan Ustaz, Nabi sebut faqad asallaha wa rasulah. Dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul. Sebab tu orang yang tak jemput makan kenduri, kita tak boleh. Sebab tu dalam kad tulis bagi elok. Jangan nak copy paste je. Tulis jemput seisi keluarga. Tak apa. Hal tak jemput, jangan pergi. Tak usah duk tebiang pergi, duk ambil pengyan, duk cedok nasi apa semua. Hang kena dapat jemput tak? Tak ada. Kenduri halal. Oh, jangan nak buat halal ke, tak boleh. Itu satu. Yang kedua, soalan yang puan kita tanya tadi berkaitan dengan pergi makan kenduri. Kita jemput makan kenduri apa sekalian. Kita dijemput untuk makan, kita kena makan di situ. Itu asas dia. Tapi kalau ambil banyak Ustaz, ambil banyak bol dalam plastik Ustaz, lepas tu bawa balik Ustaz. Hak tu minta maaf puan lah. Saya tak ada dalil nak buat sebagai rujukan, tak boleh nak baca dalil sebagai rujukan, tapi perbuatan tersebut setakat yang saya mengaji dikira mencuri. Curi tu. Orang pergi makan di situ, makan. Ni duk ambil bola plastik bawa balik, tu bukan dia orang lah. Cuma dalil saya tak mampu nak bagi no. Sebab setakat saya mengaji macam tu ya. Guru sebut takat tu ya. Dia kata tak boleh, itu dikira mencuri. Kan lalu time bulan Ramadan, time open house Syawal. Selalu jadi gitu. Pergi makan kat mana-mana, bawa beg, bawa bekas. Ambil banyak, makan sikit lah. Ambil banyak, makan sikit. Hak lebih tu bola plastik, bawa bekas, bawa balik. Tak boleh. Nak ambil, bawa balik, tunggu habis majlis. Satu. Nak ambil, bawa balik. Yang kedua, pergi jumpa tuan rumah dulu. Tuan yang buat kenduri tu. Ni, aku nak ambil lebih sikit, boleh dah bawa balik rumah. Anak-anak di rumah tak ada makan ni. Boleh tak? Oh, ambil. Tak apa. Tuan rumah bagi kebenaran, baru boleh ambil. Kalau ambil tanpa bagi tahu, tu nama dia curi. Dia buat dah, nampak gaya. Sila. Banyak soalan malam ni. Silap saya buka soalan. Oh, cantik. Ya. Ni isu lain siap sikit lah. Isu dia hampir sama macam belakang. Macam puan yang bertanya tadi. Cuma ni lah silap makan kenduri Ustaz. Macam nak kira. Lorong tu Ustaz, satu lorong taman tu, kenduri depan pun ada, belakang pun ada.
Kita dijemput hak belakang ni. Tapi bila sampai dekat depan tu kita tengok, rumah ni kot noh, rumah ni kot noh. Turun menyenyek pergi makan. Habis makan baru jumpa tuan rumah, baru tanya, ni rumah Haji Mat ke? Mat mana? Mat Telekom. Dia kata Mat Telekom ujung tu. Oh. Silap makan Ustaz. Silap makan tu kira rezeki. Silap makan tu kira rezeki. Tapi kalau boleh, mohon kemaafan, minta halal kepada tuan rumah yang menjadi tuan kenduri tu. Pergi jumpa tuan kenduri, minta maaf tuan, saya tersilap makan tadi. Kenduri patutnya belah sana. Saya tersilap makan kenduri tuan. Dan sebenarnya tuan kenduri ni dia akan berlapang dada. Tak apa. Selesailah. Tapi kena habaq, jangan buat senyap. Bagi tahu pada tuan kenduri, kata kita tersilap makan. Nah, tu cara dia. Boleh no? Selesai. Boleh dapat cakap tu? Selesai. Baik. Saya bukan nak saya nak balik pada tajuk tadi. Boleh tak sikit lagi? No? Kan nak berhenti dah? Boleh sikit lagi no? Kan tadi kita sebut, kata kalau orang minta nasihat, orang minta pertolongan, kita kena bantu setakat mana terdaya. Betul? Orang main rumah minta nasihat, bagi nasihat. Orang main rumah minta duit, bagi. Termasuk juga hak ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu ingat nah, kadang-kadang ibu-ibu duduk bersembang dengan suami kita bersembang dengan kawan dia. Suami kita bercakap dengan kawan. Tengah dia duduk bercakap tu, kadang-kadang dia duduk minta sokongan isteri. Pasal? Ni, dia duduk sembang tajuk, contohlah, sembang tajuk sekian-sekian, lepas tu dia pusing kat bini dia. Hari tu, minggu lepas, hari Rabu tu, kita pergi rumah siapa apa? Allah tu, hak rumah yang, nama apa tu dia tu? Nampak tu? Maknanya suami masa tu, dia bercakap tu, dia nak pertolongan pada isteri. Dia nak bantuan pada isteri. Ibu-ibu kalau boleh, masa tu support lah suami tu. Support tu maksud dia apa Ustaz? Jawab. Rumah Haji Mat kot. Dah, bukan Haji Mat. Apa nama dia tu tau? Abang pun lupa. Nama apa? Gua Eng kot. Contohlah kan. Dah, maknanya isteri tu, dia kalau boleh bantu suami. Tolong suami. Supaya suami selesaikan serabut dia tu. Lain kali dia bang, rumah Haji Non. Haji Non. Aku pergi rumah dia minggu lepas. Dia duduk sambung sembang dengan kawan dia balik. Ibu-ibu kalau boleh, sokong lah. Jangan dia buat perangai macam ni lah. Duduk sembang dengan kawan. Hari tu minggu lepas kita pergi rumah siapa? Hari tu. Isteri duduk sebelah. Tak tu. Oh jangan. Kan? Dah lah hari tu yang Rabu hari tu yang kita pergi tu. Tak tahu, tak pergi mana dah, tak pergi mana. Oh jangan. Suami dia kena buah tu, dia cakap, orang balik lagi hang tahu Rabu ke Khamis. Jangan Ustaz noh. Tak. Kita tak pernah tengok, minta maaf nah. Kita tak pernah buat perkara ni, tapi kita pernah tengok suasana ni berlaku dalam masyarakat. Sebab tu hati-hati Ustaz noh. Hati-hati. Sama ada yang buat tu mak kita ke, mak kita bercakap, mak kita minta sokongan kita sebagai anak. Ataupun kawan kita bercakap, dia minta sokongan kita sebagai kawan. Sokong. Jangan buat. Tak tu. Dah aku pingah hang itu. Tak, aku tak pergi pun. Oh jangan. Nampak macam lawak, tapi suasana ni hendaknya menjatuhkan maruah orang. Nah, hati-hati. Baik. Dalam hal ini perlu diingatkan, pertolongan yang diberikan seharusnya tidak mencampuri hal orang lain tanpa diminta. Boleh sikit ke boleh tak? 5 minit noh. Masing-masing hendaklah menjaga perhubungan, persahabatan berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, selesai. Tak payah bincanglah surah Al-As tu, pendekkan. Poin nombor 4. Saya nak habis ke ni? Sikit je. Apabila dia bersin, ni tanggungjawab kita yang keempat. Apabila bersin, ucap alhamdulillah. Nah, ingat nah, siapa bersin lepas ni minta maaf. Tolong ucap perkataan alhamdulillah. Allah Taala menyukai orang yang bersin, Allah Taala membenci orang yang menguap. Wa yakrahu at-tasa'ub, menguap ni Tuhan tak suka. Tapi bersin Tuhan suka. Sebab tu bila bersin sebut alhamdulillah. Bersin sebut alhamdulillah. Jangan duk bersin sebut excuse me, tak mau. Tak mau. Kan? Boleh kan? Kita orang Islam ada bacaan kita, ada adab kita sendiri menghadapi bersin. Dan hendaklah orang yang mendengar bersin, siapa-siapa dengar orang yang bersin sebut alhamdulillah, kita yang berada di tepi dengar, hendaklah menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah ni apa makna dia Ustaz? Allah Taala mengasihi kamu. Bahasa kampung kita, mudah-mudahan Tuhan kesian pada kamu. Senang terjemah. No?
Ini adalah kerana apabila seseorang tu bersin, dia telah terlepas daripada sesuatu yang sekat perjalanan nafasnya. Dia kembali merasa lapang dan selesa. Sebab itu dia mengucapkan Alhamdulillah. Selesai. Orang yang mendengar ucapan itu wajib mendoakannya dengan Yarhamkallah. Ingatlah. Yang ni saya rasa tak ada masalah sangat. Perbahasan isu ni. Semua tahu belakang. Yang bersin sebut Alhamdulillah. Yang mendengar sebut Yarhamkallah. Betul? Yang bersin tu doakan balik kepada kawan ni. Yahdina wa yahdikumullah. Ataupun riwayat yang lain, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada kamu, Allah perbaiki kehidupan kamu. Jadi itu doa kita balik. Orang bersin, doakan kepada orang yang mendoakan dia. Kena ada nah. Saya rasa tak payah ulas bab bersin ni banyak sangat. Sebab yang mengaji ni semua tahu tentang hukum hakam bersin. Cuma nak minta tolong buat nak minta tolong yang tu je. Tolong periduk balik sunnah ni. Sunnah ni hilang lah silah, hilang. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad naik atas kapal. Kan Imam Abdullah Alawi Al-Haddad buta. Beliau seorang yang buta, tapi celik mata hati. Kan beliau naik kapal tu. Waktu tengah belayar naik kapal, tiba-tiba di pantai tu ada orang Islam bersin. Bila bersin, dia duduk atas kapal ni. Yarhamkallah. Yarhamkallah. Mudah-mudahan Allah kesian kamu. Mudah-mudahan Allah sayang kamu. Duduk atas kapal, doa. Bila anak murid dia tanya, Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh mendoakan orang yang ada di pantai? Sedangkan di pantai ramai, biar mereka doakan. Pasal apa Tuan Syekh nak doa sedangkan Tuan Syekh atas kapal ni? Dia jawab mudah je. Jawapan ni kalau boleh pakai ambil no. Beliau mengatakan, aku mendoakan dia, aku doa pada dia supaya dia mendoakan ku semula. Aku doa kat dia, Yarhamkallah, supaya dia doakan aku balik. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah bagi petunjuk pada kamu, Allah perbaiki kehidupan kamu. Tunggu. Ayah-ayah kalau mengaji sikit kan? Ayah-ayah kalau mengaji kitab Jauharah Tauhid, try tengok kitab apa Allahumma salli Muhammad. Hasyiah Baijuri ala Jauharah Tauhid. Dalam kitab tersebut ada dibahaskan berkaitan dengan nabi-nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi yang masih hidup sampai sekarang, ada 2 nabi berada di langit, 2 nabi berada di bumi. Dan tak silap saya, Imam Bajuri sebut di kaki, nota kaki kitab tersebut, hadis ni hasan. 2 nabi yang masih berada di langit masih hidup, Nabi Idris, Nabi Isa masih hidup di langit. 2 nabi yang masih hidup di bumi ni, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir disebut dalam kitab tersebut menjaga lautan, jaga laut. Nabi Ilyas menjaga daratan. Ni tumbuh-tumbuhan darat ni lah. Sebab tu perasan tak? Orang tua dulu kalau masuk hutan, selalu dia pakai minta izin kat Nabi Ilyas. Perasan tak? Kau tak pernah dengar orang tu? Orang tua dulu kadang nak tangkap ikan, dia orang akan minta izin pada Nabi Khidir. Rupanya sandaran dia ada. Ada sandaran dia. Bukan saja-saja buat tu. Saya bukan nak sebut isu tu, saya cuma nak sebut isu ni. Kita tak tahu di mana 2 Nabi Allah yang masih hidup ni berada, siapa pun tak tahu. Tapi cuba bayang tengok, Allah Ta'ala nak hadiahkan kita dengan rezeki yang sangat besar. Satu hari kita duduk dalam satu majlis, contohlah majlis macam ni, tiba-tiba ada seorang bersin. Dia bersin, dia sebut Alhamdulillah. Kita doakan dia, Yarhamkallah, mudah-mudahan Allah kesian pada kamu. Dan dia mendoakan kita semula, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kamu, Allah baiki kehidupan kamu. Cuba bayang tengok, kalau yang bersin tersebut, Allah Ta'ala jadi, minta maaf no, cuba bayang kalau yang bersin itu adalah seorang Nabi daripada Nabi Allah yang masih hidup tu. Agak-agak doa Nabi, makbul, Tuhan tak tolong. Faham tak bahasa saya tu? Sebab tu kalau dengar orang bersin, dia sebut Alhamdulillah, doa kat dia. Kita tak tahu doa siapa yang makbul. Ni, hidup balik noh budaya ni insya-Allah. Baik, sambung. Apabila dia sakit, adab kita yang kelima, tanggungjawab kita yang kelima. Apabila dia sakit, hendaklah kamu ziarah. Ziarah, minta maaf nah, siapa ada kitab catat sikit nah. Ziarah maksud dia lawat orang sihat. Tu dia panggil ziarah. Ziarah lawat orang sihat. Kita Melayu ni pukul ziarah lah. Semua pukul ziarah lah. Rupanya ziarah ni lawat orang sihat. Kalau lawat orang sakit, nama dia Iyadah. Iyadah.
Dia beza sikit tu. Dan ganjaran pahala pun tidak sama nah. Lawat orang sihat dengan lawat orang sakit tak sama. Kan? Lawat orang sakit pahala jauh lebih besar. Baik. Ziarah adalah satu amalan baik digalakkan oleh Islam. Dia merapatkan perhubungan persahabatan. Betul, yang ni tak payah bincanglah. Sama ada masa sihat atau masa susah. Sihat, ziarah, susah, sakit, nama dia iyadah. Ziarah masa sakit adalah tanda simpati yang mewujudkan suasana baik yang boleh beri kekuatan, ketenangan jiwa pada si pesakit. Baik. Sebagai yang ni saya nak tak mau ulas panjang, cuma nak sebut macam ni lah. Siapa di rumah ada kitab yang Matin keluarkan tu? Apa 35 adab pilihan Syekh Abdul Fattah Burudah tu. Siapa di rumah ada kitab tu, balik sekali buka, siapa rajin buka balik tengok. Dalam tu ada bab ziarah orang sakit. Boleh tengok macam mana adab ziarah orang sakit. Tu kata penting ada kitab pasal lah. Kita bukan nak pakai setiap hari, tapi kadang-kadang kita perlukan kitab. Balik buka tengok. Ziarah orang sakit ni saya sebut ringkas-ringkas no. Pergi tengok orang sakit, nombor satu kena tengok time. Tengok time. Dia bukan boleh codong ikut suka nak pergi bila. Jangan. Satu. Yang kedua, pergi tengok orang sakit jangan pergi lama-lama. Pergi 5 minit, 10 minit sudah. Jangan pergi lama-lama. Melainkan kalau orang sakit tu minta. Kalau dia kata, "Hang mai hang jarang mai tengok aku ni." Duduk lama sikit. Hang duduklah 2 jam dengan aku. Dia minta baru duduk. Kalau ada 10 minit balik. 2. Yang ketiga, pergi jangan cakap banyak. Kalau kata dia tu koma, memang tak cakap apa lah. Kita pun tak usah cakap banyak lah. Tapi kalau dia takat jatuh motor, accident apa Ustaz, kita pergi ke hospital, jangan cakap banyak. Biar orang sakit tu cakap banyak. Kita pergi dengar sudahlah, tanya sikit-sikit sudahlah. Macam mana? Oh, ni hang tanya ni kali ke 259 lah ni. Semua mai semua tanya aku macam mana accident. Tak apalah, biar dia cakap banyak tak apa. Jangan kita cakap banyak. Ni kita pergi duduk dekat kaki dia tu. Ni, hang tahu, hang seminggu duduk hospital, hang tahu apa jadi kat Malaysia lah ni. Dia pergi buka tajuk tu. Kan? Janganlah, pergi sikit dah. Baik, lagi Ustaz. Bila duduk depan orang sakit, doakan hal baik-baik kat dia. Cakap baik-baik, insya-Allah seminggu lagi sembuh ha. Ni, hang tak bedak seminggu ni, Tok Imam duk cari hang. Nampak? Padahal Tok Imam tak cari pun. Tapi perkataan tu menggembirakan dia. Tok Imam cari hang. Hang ada hari tu dia nampak duk main mayang subuh. Lah seminggu hang tak ada dia cari. Nampak? Menggembirakan dia. Jangan bercakap perkara yang menduka citakan dia. Jangan. Duk pergi pegang kaki dia. Ai, sejuk umpak gaya. Oh, jangan. Jangan. Kan? Arwah Haji Mat hari tu macam ni. Oh, duk sebut arwah lah. Oh, jangan. Tak, kena faham tu. Orang, kita kadang rasa biasa. Ayah, perasan tak anak-anak muda lah ni, pergi tengok orang sakit. Buat tengok. Dia sampai buka pintu tu, dia terus cakap benda-benda terjai kasar-kasar ni. Buka pintu. Loh, hidup lagi. Aku kan mati dah. Oh, jangan. Buat tu jangan. Tak, kena jaga tu. Adab tu kena jaga tu. Dan waktu nak balik, ni antara adabnya, berilah sedikit untuk meringankan beban dia. Bagilah sikit, ada bantuan duit ke apa-apa, bagi sikit kat dia. Orang sakit ni, walaupun dia tak boleh cakap, dia tak boleh apa pun tak boleh. Sakit ni tak boleh buat apa. Tapi kalau orang bagi duit, dia ambil. Pasal tak? Orang sakit. Jadi, bagilah sikit. Cuma nak pesan lah. Yang main mengaji hari ni, ada tak yang ada lambang kematian? Mana-mana orang yang ada lambang kematian, orang ni kalau boleh makruh tengok orang sakit. Yang ada lambang kematian. Contoh dia, penggali kubur. Penggali kubur ni dia, tu lambang kematian dia tu. Maksud dia orang tengok dia, orang kata, oh ni penggali kubur. Ni tukang mandi mayat. Oh ni penjual kain kapan. Jenis-jenis orang yang ada lambang kematian ni makruh pergi tengok orang sakit. Melainkan kalau orang sakit tu panggil. Dia jemput, dia panggil, pergilah. Tapi kalau kita ada lambang kematian, tak usah pergi. Ya? Macam mana? Bawa van jenazah. Bawa van jenazah ada lambang kematian dah? Ada? Ada. Dan sakit ni, maksud orang sakit ni, orang sakit yang kritikal lah. Tak payah pergi lah. Kalau boleh tak usah pergi. Yang sakitnya kritikal. Tapi kalau tak tergeliat masuk hospital. Kan? Hak tu pemandu van jenazah tu pergi lah. Kan? Ni cerita ni sakit kritikal. Kalau boleh tak usah pergi. Sebab apa?
Sebab ditakuti orang yang sakit tersebut bila nampak lambang kematian ini, dia makin sedih. Keluarga orang meninggal dunia tengok lambang kematian ni datang, takut keluarganya pun sedih. Sekali ada sakit tu main tengok penggali kubur sampai. Tengok-tengok penggali kubur buka pintu. Dia duk kata lah hati dia ni main nak melawat aku ke main nak ukok badan aku banyak mana. Semua masalah lah kau lah. Nah, sebab tu kena jaga sikit bab-bab ni tu kena jagalah. Nah, insya-Allah nah. Boleh baca dalam kitab Min Adabil Islam Syekh Abdul Fattah Burudah tu. Tu adab, tu tanggungjawab. Yang terakhir, apabila dia mati, lupa sebut nah. Ziarah ni orang sakit ni walau bimarrah, walaupun sekali. Lupa nak sebut, walaupun sekali. Makna kalau kita pergi ziarah sekali, lepas dah tanggungjawab kita. Bukan nak kena pergi ziarah hari-hari. Sekali ya, cukup. Yang ni saya buka dalam Dalilul Falihin, walaupun sekali. Makna kita dengar orang tu sakit, pergi sekali, lepas tanggungjawab. Boleh no? Selesai. Yang keenam, apabila dia mati, kamu iringlah jenazahnya ke kubur, ikut bersama mengusungnya ke kubur, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udul marid wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah. Hendaklah kamu ziarah orang sakit, iring jenazah ke kubur, ia mengingatkan kamu tentang akhirat. Itu di antara adab kita, bila ada orang mati, iringlah. Kalau tak sempat, semayang mayat, itu pun dia termasuk dalam mengiring jenazah. Semayang mayat pun okey. Boleh no? Selesai no? Saya rasa tak payah bincang panjang. Kesimpulan kita baca nombor 1, nombor 3. Nombor 2 tak payah baca. Beberapa kewajipan yang membentuk kepribadian Muslim mesti diamalkan untuk mewujudkan satu masyarakat Islam yang terhormat, menjadi contoh masyarakat yang baik untuk diikuti. Poin nombor 1, kesimpulan pada hadis ni, ada beberapa amalan baik yang kita kena buat. Amalan ni membentuk masyarakat jadi elok. 1. Poin nombor 3, nombor 2 tak payah baca lah, baca sendiri. Dia ulang balik ya. Semua 6 perkara ini perlu diambil berat oleh orang Islam. Wajib diamalkan supaya terbentuk masyarakat yang mempunyai kepribadian Islam. Dan orang Islam kena buat amalan yang kita sebutkan ini. InsyaAllah suasana peribadi orang Islam akan muncul daripada orang Islam. Boleh no? InsyaAllah no? Jumpa bagi salam, jemput makan kenduri pi, minta nasihat bagi, dia bersin ucap alhamdulillah, yarhamkallah. Dia sakit pi tengok, dia mati, iringlah jenazahnya ke kubur. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama boleh ambil sikit faedah, sama-sama boleh ambil sikit manfaat insyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah SWT sekalian, sebagai yang terakhir, saya nak bagi satu amalan, tapi tak tahulah mau ke tak. Kalau mau silakan, kalau tak mau pun tak apa. Saya nak bagi amalan pada ayah-ayah ibu sekalian, amalan yang main mengaji ni ada tak yang kena penyakit lupa? Ada. Kira mengaji lupa, ada. Mau tak mengaji ingat, mau? Baik. Kalau mau, tak tahulah saya bagi amalan ni. Dan dia merupakan amalan para habaib kita. Dan saya petik amalan ni daripada kitab Fawaidul Mukhtarah yang saya dapat daripada Indonesia, dapat daripada guru yang mengarang kitab tersebut. Beliau memberikan amalan ini pada kami. Kalau boleh sebelum tidur, tak kiralah tidur siang ke tidur malam ke, hatta tidur waktu dengar khutbah Jumaat. Itu saya tambah. Nah, tak kiralah tidur siang ke tidur malam ke, sebelum tidur, sebelum nak baca doa tidur apa semua tu, ayah baca sekali ayat ni. Suratul Baqarah ayat 164. Suratul Baqarah ayat 164. Yang mana surah ni, ayat tu ayat apa Ustaz? Kalau dalam Quran muka surat 25. Muka surat 25. Ingat elok nah, ayat 164 tapi muka surat 25. Page 25. Safhah 25. Muka surat 25. Kalau boleh sebelum tidur baca sekali. Insya-Allah no. Disebutkan di dalam kitab tersebut, orang yang mengamalkan ayat ini, dia tidur, dia bangun balik, apa hak dia mengaji sebelum tidur, apa hak dia mengapai sebelum tidur, dia tak lupa, insya-Allah. Insya-Allah. Khususnya orang yang menghafaz Al-Quran. Tak lupa. Saya duk try kat Uzulan, 3-4 minggu dah duk beramal dengan perkara ni. Takat ni alhamdulillah boleh lah. Kan? Ni tajribah pengalaman lah. Boleh lah. Dulu baca buku banyak kali, kadang tak lekat. Lah baca buku sekali je. Kita tak lupa semua. Minta maaf, taklah ingat semua, tapi tak lupa semua. Jadi, try baca.
Ayat dia satu ya, sebaris ya. Ayat dia satu baris, satu ayat sahaja. Tapi dalam Quran 5 baris. Tu, muka surat tu dia ada 5 baris. Ayat dia satu ayat ya. Ayat 164 suratul Baqarah. Saya tak baca kot di sini, balik buka Quran boleh tengok. Baca sambil tengok pun boleh, tidak ada masalah. Nah, ayat 164 suratul Baqarah. InsyaAllah noh, mudah-mudahan sama-sama dapat mengamalkan dalam kehidupan masing-masing insya-Allah. Sebagai penutup, hari ini bawah tu ada jualan barang. Ada jualan itu. Ada noh, siapa kuatlah berhajat nak bantu matin dan sebagainya, dipersilakan. Kitab kita pun ada lagi, boleh beli. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita malam ni insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Mohon maaf sebab terlajak panjang sikit sampai 9.25. Mohon maaf banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.